Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini aku nak kongsi dengan kamu satu berita yang pasti menggemparkan rakyat Malaysia, menggemparkan penyokong Barisan Nasional dan juga penyokong UMNO, bahkan kepada penyokong Zahid Hamidi dan semua penyokong UMNO lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum penamaan calon ada satu berita tergempar yang aku nak kongsi dengan kamu. Sudah pasti dengan pengumuman sebelum ini daripada Ismail Sabri, dipastikan bahwa semua calon Barisan Nasional yang akan bertanding pada PRU15 mestilah bersih. Bersih apa? Bukan bersih sudah mandi, bukan bersih daripada kotoran. Kotoran jugalah, tapi bukan kotoran di badan, tetapi kotoran di status mereka. Tuan-tuan dan puan, ada satu calon yang sepatutnya bertanding pada PRU15. Antara nama besar ini diarahkan untuk tidak bertanding pada PRU15. Ini berita paling tergempar. Aku rasa sangat terkejut lah bila baca berita ini. Dan sudah pasti Anda juga akan terkejut. Berita ini daripada Free Malaysia Today ataupun FMT. Pilihan Raya Umum ke-15. Kok hantar surat kepada SPR, bantah Jamal jadi calon Sungai Besar. Berita bertarik November 4, 2022. Petaling Jaya, penyandang Parlimen Seputeh Teresa Kok menghantar surat kepada SPR untuk membantah keputusan Barisan Nasional yang menamakan Jamal Yunus sebagai calon Parlimen Sungai Besar pada pilihan raya. Kok mendakwa Jamal yang juga Ketua UMNO bahagian Sungai Besar masih belum menyelesaikan syarat penghakiman saman yang difailkan terhadapnya, yang mungkin menyebabkan beliau diisytiharkan muflis. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang muflis, macam Najib, kita tahu beliau memang tidak layak langsung untuk bertanding dalam PR15. Pertama, beliau ini statusnya adalah banduan. Kedua, beliau sudah berada di penjara. Dan ketiga, beliau bukan ahli parlimen yang boleh bertanding lagi. Dan yang keempat, sebab beliau adalah Najib. Jadi tuan-tuan dan puan, Kok juga mendakwa Jamal yang juga Ketua UMNO sebahagian Sungai Besar masih belum menyelesaikan syarat penghakiman dalam saman difailkan terhadapnya, yang mungkin menyebabkan beliau diisytiharkan muflis. Untuk menjadi calon Anda tidak bolehlah muflis. Pada 26 Julai yang lalu kita imbas kembali, Mahkamah Tinggi memutuskan Jamal untuk bertanggung jawab memfitnah Kok pada 2017 dengan menuduhnya menyalahgunakan dana yayasan warisan anak Selangor Yawas ataupun bawah inisiatif Skim Mesra Usia Emas milik kerajaan negeri. Mahkamah mengarahkan Jamal untuk membayar ganti rugi berjumlah RM300.000 dan RM50.000 sebagai kos. Pada 18 September, Kok juga dilaporkan memfailkan notis kebankrapan terhadap Jamal selepas beliau gagal untuk menjelaskan jumlah uang itu. Tuan-tuan dan puan, selepas itu bagaimanapun, maklumat di laman Sesawang SPR menyatakan seorang individu hilang kelayakan untuk menjadi calon dalam pilihan raya negeri
atau parlimen jika belum dilepaskan sebagai muflis. Saya telah menghantar surat bantahan kepada pengurusi SPR Abdul Ghani Saleh mengenai perkara itu, kata Kok yang akan bertanding semula di Seputeh pada PRU15. Sehingga hari ini Datuk Seri Jamal Muhammad Yunus masih belum menyelesaikan penghakiman tersebut dan prosiding kebangkrapan saya terhadap beliau masih berlangsung. Ada kemungkinan beliau akan dihukum muflis akibat prosiding kebangkrapan tersebut. Jadi pada hari ini Kok sedang fight untuk status Jamal ini menjadi muflis supaya beliau ini tidak bertanding. Bagaimanapun maklumat di laman sesawang SPR menyatakan seorang individu hilang kelayakan untuk menjadi calon dalam pilihan raya negeri maupun pilihan raya umum jika belum dilepaskan sebagai muflis. Diminta mengulas mengenai surat Kok kepada SPR, Thomas Van, pengurusi kumpulan reformasi pilihan raya bersih berkata, SPR tidak boleh secara sah menolak Jamal sebagai calon untuk PRU15 karena beliau belum diisytiharkan muflis. Sebab itu beliau masih boleh bertanding sebab beliau belum diisytiharkan muflis. Bagaimanapun jika beliau memenangi kursinya di Sungai Besar dan juga prosiding kebangkrapan telah dimuktamadkan, beliau perlu mengosongkan kursinya dan pilihan raya kecil akan diadakan. Banyak betul pilihan raya. Sekarang Jamal belum muflis. Contohnya ataupun misalnya ada rezeki bagi Jamal, dia menang di kursi itu, dan selepas beliau menang dan beliau akan diisytiharkan muflis, dimuktamadkan sebagai muflis, nah terpaksa pilihan raya kecil diadakan lagi. Banyak kerja lah kan tuan-tuan dan puan. Seterusnya, dari segi politik, UMNO mungkin mahu mempertimbangkan semula calon sedemikian yang mungkin hilang kelayakan tidak lama selepas pilihan raya. Isu yang dieksploitasi oleh calon lain di Sungai Besar. Van turut menegaskan bahwa perkara 48 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa seseorang hilang kelayakan menjadi ahli parlimen jika pengisytiharan bankrupt belum dilepaskan. Tuan-tuan dan puan, adakah Zaid Hamidi mengambil tahu tentang hal ini? Seperti yang kita tahu, Presiden UMNO juga sendiri mempunyai case mahkamah. Jadi apa nasib Muhammad Yunus? Apa nasib Jamal Muhammad Yunus selepas ini? Adakah beliau memang benar-benar dibenarkan untuk bertanding, ataupun setelah penyokong UMNO, penyokong BN dan juga penyokong Jamal sendiri, penyokong beliau sendiri akan tetap menyokong beliau setelah mengetahui rahasia ini ataupun pendedahan ini daripada Kok yang mengatakan beliau belum menyelesaikan syarat penghakiman dalam saman yang difailkan terhadap Jamal yang mungkin menyebabkan beliau diisytiharkan muflis. Ini baru mungkin. Jadi seperti yang aku kata tadi, beliau masih boleh bertanding, dan jika selepas beliau bertanding menang kursi itu, baru beliau terima ataupun dimuktamadkan beliau muflis, barulah beliau akan digugurkan dan pilihan raya kecil akan diadakan. Jadi bercakap tentang calon, banyak calon Barisan Nasional yang baru. Contohnya antara yang baru, banyak baru dan banyak juga yang digugurkan. Contohnya saya dan Kasim yang dikatakan bertanding di parlimen beliau yang sama tetapi di bawah tiket Perikatan Nasional. Jadi yang top sekarang, yang hits sekarang, yang ramai orang kata Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin yang bertanding di Sungai Buloh. Adakah itu adalah kursi yang selamat untuk Khairi? Untuk Tokmat sendiri, beliau berkata Sungai Buloh adalah kursi yang sangat selamat untuk Khairi Jamaluddin. Ada yang berkata Khairi Jamaluddin akan kalah di Sungai Buloh. Jadi banyaklah tanggapan penyokong dan juga pengundi, bahkan pembangkang juga. Tonton dan teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang banyak lagi tentang politik di Malaysia.